Selamat tengah hari, salam sejahtera. Hari ini aku dapat satu maklumat yang paling penting berkaitan dengan Barisan Nasional UMNO. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini adalah geng-geng klaster mahkamah sedang terketar-ketar. UMNO dan Barisan Nasional terketar-ketar kerana tersilap langkah. Ikuti terus pendedahan ini kerana aku nak beritahu kamu apa yang menyebabkan UMNO dan Barisan Nasional sebenarnya telah tersilap langkah. Silap langkah besar kerana beberapa perbuatan mereka yang terkini ini yang membuatkan mereka sebenarnya hilang sudah kuasa. Sebenarnya sengat UMNO dan Barisan Nasional telah hilang dengan sendirinya apabila mereka tersilap langkah tentang pembubaran parlimen yang mereka ingat mereka dapat makan agung. Mereka ingat mereka dapat membuat agung mengambil keputusan yang salah dan mungkin akan mengikut arahan mereka, perintah mereka dan keinginan mereka. Saudara-saudara, aku bermula dengan hujah ini. Pertama, tiada satu orang pun antara semua manusia di Malaysia ini yang ketahui apa sebenarnya perbincangan antara Agong dan juga Ismail Sabri Yaakob ketika Ismail Sabri Yaakob menghadap yang di Pertuan Agong baru-baru ini. Dan mengikut pandangan aku dan juga firasat aku, apa yang dilaporkan oleh media adalah salah. Mereka silap tafsir apa yang dinyatakan oleh pemegang ataupun oleh pemegang media kepada Istana Negara. Hanya satu kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Istana Negara, yaitu apabila Facebook Istana Negara mengatakan bahawa tidak ada perbincangan tentang tarik PRU. Itu betul, tetapi tidak ada satu orang pun antara kita yang tahu adakah Ismail Sabri Yaakob telah mempersembahkan tarik untuk bubar parlimen. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, oleh sebab itu, bersandarkan kepada maklumat yang kita tidak tahu Ismail Sabri telah diberikan atau tidak, kalaulah Ismail Sabri Yaakob seperti yang diarahkan oleh UMNO supaya mempersembahkan tarik pembubaran parlimen, dan kalau maklumat ini yang kita tidak tahu dan benar-benar berlaku, yaitu Ismail Sabri telah pun mempersembahkan tarik pembubaran parlimen kepada yang di Pertuan Agong dan yang di Pertuan Agong menolak untuk membubarkan parlimen, apa yang berlaku inilah langkah paling silap oleh UMNO. Mereka mungkin menyangka Agong akan membubarkan parlimen, tetapi kalau yang di Pertuan Agong sudah dapat tariknya, sudah dapat sembahnya, tetapi ditolak, menolak kehendak UMNO, kehendak Barisan Nasional, kehendak Zahid Hamidi untuk bubar parlimen, ini bermaksud mengikut convention yang mengikut convention Ismail Sabri Yaakob perlu letak jawatan kerana apa yang dipersembahkannya kepada Agong telah ditolak. Katakanlah kalau telah ditolak, Ismail Sabri perlu letak jawatan. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh UMNO dan Barisan Nasional. Apabila Ismail Sabri Yaakob letak jawatan, mungkin UMNO dan Barisan Nasional menyangka mereka dapat satu kelebihan. Apa kelebihannya? Bubar parlimen. Tapi sebenarnya apa yang mereka sangka tidak akan berlaku. Sudah 2 kali bukti menunjukkan walaupun Perdana Menteri letak jawatan, tidak akan bubar parlimen. Kali pertama ketika Tun Mahathir Mohamad letak jawatan gara-gara kehilangan mandat dan majoriti di parlimen, tidak ada pembubaran parlimen. Apa yang dibuat? Dilantik Perdana Menteri interim, Perdana Menteri interim, dan Mahathir tidak mahu menjadi Perdana Menteri lagi waktu itu. Akhirnya tidak berlaku pilihan raya dan dilantiklah Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri melalui majoriti baru. Kali kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan lagi apabila geng-geng UMNO menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin untuk melantik pula Ismail Sabri Yaakob. Apabila itu berlaku, tidak ada pembubaran parlimen juga.
Tiada pembubaran parlimen juga, yang dilantik adalah Ismail Sabri Yaakob. Kali ini mengikut convention, sekiranya Ismail Sabri telah mempersembahkan dan ditolak agung, dia perlu letak jawatan, kerana maknanya dia sudah hilang kepercayaan. Jadi apa yang berlaku disangka oleh UMNO akan bubar, tapi sebenarnya dua bukti telah tidak bubar. Bila tidak bubar, apa yang berlaku? Dua. Pertama, boleh dilantik Perdana Menteri interim. Tetapi aku rasa Agung di dalam benak dan pemikiran yang di Pertuan Agung ialah beliau tidak mau berterusan lagi, terjadi lagi seperti ini. Apabila dia lantik Perdana Menteri baru, maka akan berlaku lagi yang mana hilang lagi sokongan, dan aku rasa Agung akan fikir dia tidak akan mau lagi menjadi yang dipertanggungjawabkan, ataupun menjadi tanggung jawab dia untuk membuat terus begitu. Apa yang dia buat, pada jangkaan aku, Agung akan buat darurat politik. Bila dia buat darurat politik, disinilah BN dan UMNO terketar-ketar, silap langkah sudah berlaku sah 100%. Kenapa? Bila darurat politik dibuat, pastilah PRU tidak akan dibuat, sehinggalah tarik matang parlimen tercapai, yaitu bulan Julai 2023. Masa itulah baru PRU dibuat. Masa itulah PRU akan dibuat. Dan disinilah BN dan UMNO sudah tidak punya apa-apa lagi, karena sudah dilihat oleh rakyat mereka mahu kuasa semata-mata. Dan kluster-kluster mahkamah memang terketar-ketar kerana sudah terlambat untuk mereka membuat sesuatu. Selain itu, tidak akan dilantik Perdana Menteri interim, kerana apabila Perdana Menteri interim dilantik, itu sama seperti dulu dan hanya dibuat, mungkin akan buat megeran ataupun itu darurat politik tadi. Dan pada waktu inilah kuasa mutlak yang di Pertuan Agung berada pada tahap yang paling tertinggi di Malaysia, yang mana seluruh kuasa budi bicara yang di Pertuan Agung pada tahap maksimum. Pada waktu ini, semua parti politik sudah tidak punya suara lagi, hanya yang di Pertuan Agung menjalankan tanggung jawab. Tugasnya di bawah itu bukan Perdana Menteri tetapi pelaksana, yaitu para pegawai penjawat awam. Jadi disinilah semua parti politik akan seimbang. Tiada lagi Perdana Menteri dan mereka akan rasa rugi. Kerugian besar adalah untuk UMNO dan Barisan Nasional, kerana seluruh keistimewaan yang mereka miliki sebelum ini sudah hilang begitu saja. Jadi itu nasib atau padan muka. Aku rasa itu bukan nasib, kerana pilihan yang mempersia-siakan kelebihan ada Perdana Menteri. Jadi sekarang ini memang aku sudah jangka Barisan Nasional dan UMNO telah salah langkah dan kluster mahkamah terketar-ketar. Berikan pendapat anda tentang isu dan maklumat yang aku baru terima ini. Semoga ini akan memberikan jawapan kepada anda semua apa yang berlaku selepas bajet 2023 dibentangkan. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.